Bersama saya Afif Sulaiman dalam rentasan berita edisi 655, antara paparan utama. Wajarkah kita berlapang dada dengan pengkhianat? Gelombang pertama COVID-19 tamat 16 Februari, kata Zulkifli. Pekerja dicutikan kerana kawalan pergerakan nak makan apa? Amat memalukan jika ini model kerajaan Melayu Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum Kerajaan Pakatan Harapan yang mendapat mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 tumbang, Tun Dr. Mahathir Mohamad sering berdolak dalih mengenai tarikh peralihan kuasa. Sekarang seluruh negara mendapat kesan buruk daripada dolak dalih itu. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Tun Mahathir tolak saya, tapi orang Melayu saya belum pasti. Presiden Keadilan itu berkata demikian sebagai mengulas dakwaan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu wawancara eksklusif Sinar Harian. Kononnya orang Melayu tidak menyokong ahli Parlimen Port Dickson itu ekoran falsafah politiknya yang liberal. Mengulas kenyataan itu, Anwar berkata di Port Dickson majoritinya lebih 60% Melayu menyokongnya. Begitu juga di Permatang Pauh. Beliau menegaskan bahawa mereka yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan adalah pengkhianat. Sebelum ini gerombolan Perikatan Nasional begitu ganas menyerang Pakatan Harapan dengan menggunakan lembaga tabung haji. Kebutaan mereka tentang kebejatan yang dilakukan oleh rejim dahulu terhadap lembaga tabung haji tidak terfikirkan oleh akal yang waras. Mereka menyerang Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan Menteri Keuangan Lim Guan Eng kerana ingin menghalalkan pembentukan kerajaan pintu belakang. Tetapi akhirnya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sendiri memuji tabung haji kerana membayar keuntungan berdasarkan keuntungan perniagaan sebenar sebanyak 3.05%. Mewakili kerajaan Malaysia dan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan lembaga tabung haji atas keuntungan berjumlah 2.9 bilion ringgit sebelum agihan keuntungan yang dicatatkan untuk tahun keuangan 2019. Katanya dalam satu kenyataan pada 14 Mac 2020. Sekarang setelah berpesta dengan fitnah yang bertali arus terhadap pimpinan dan dasar Pakatan Harapan, kini mereka mahu pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan berlapang dada. Mereka merampas kuasa kerajaan yang mendapat mandat pada pilihan raya umum ke-14 dengan menebuk atap seperti kata Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang. Mereka merencanakan untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan selama berbulan-bulan seperti didakwa oleh Anwar. Maknanya, mereka sendiri tidak pernah berlapang dada di atas kekalahan pada pilihan raya umum ke-14. Tiba-tiba setelah kudeta, mereka berkata Pakatan Harapan hendaklah berlapang dada. Selain bekas timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali yang dianggap pengkhianat, Setiausaha Pakatan Harapan Datuk Saifuddin Abdullah yang juga menjadi pemain utama, dakwa pengarah komunikasi Pahang Wan Fauzuddin Samad. Wan Fauzuddin menyifatkan bekas pemimpin keadilan ini adalah pengkhianat kerana mendalangi pembentukan kerajaan pintu belakang. Sebaliknya dakwa Wan Fauzuddin, Anwar sebenarnya telah ditawarkan jawatan menteri tetapi menolaknya kerana tidak mahu mengkhianati rakan-rakan di dalam amanah dan DAP. Datuk Seri Anwar Ibrahim ditawarkan menjadi Perdana Menteri. Sebab itu kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi menteri, dia boleh jadi menteri dah. Apabila dia ditawarkan pihak sana soal dalam krisis baru-baru ni, dia ditawarkan untuk melompat dan ditawarkan menjadi Perdana Menteri. Tapi Anwar kata dia tidak akan tinggalkan rakan-rakan dalam amanah. Dia tidak akan tinggalkan rakan-rakan di dalam DAP yang sama-sama susah berpuluh tahun dahulu semata-mata untuk kejar jawatan Perdana Menteri. Ini Anwar Ibrahim. Malang sekali pengkhianatan ini turut disertai mereka yang memakai gelaran ustaz di hadapan nama mereka, berserban, berkopiah dan berjubah. Mereka lupa bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat.
Dalam surah Al-Anfal ayat 58, Allah berfirman, "Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat." Justru janganlah bercakap tentang berlapang dada, sedangkan kalian sendiri bersempit dada dengan amalan politik perkauman yang penuh kebejatan dan pengkhianatan. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ketika Kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada 24 Februari, sejumlah 22 kes positif COVID-19 dan 20 kes sembuh sepenuhnya. Ketika itu, 2 kes berada dalam wad di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM, sementara kes terakhir ialah pada 15 Februari katanya. Menurut beliau, gelombang kedua bermula 11 hari kemudian, iaitu pada 27 Februari dalam kegelapan Malaysia yang mengharungi pelbagai ketidaktentuan dan keberantakan politik. Zulkifli berkata, tumpuan membendung COVID-19 jelas tergendala tanpa Menteri Kabinet dan Agensi Pengurusan Bencana Alam atau NADMA yang ketika itu dipimpin Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Sangat tidak bertanggungjawab mereka yang merancang mencetuskan episod hitam dalam sejarah demokrasi di negara ini pada saat dan ketika negara dan rakyat berdepan ujian getir ini, tegas beliau. Zulkifli berkata, jangkitan kluster besar berlaku akibat belasan ribu himpunan tabligh di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur pada 27 Februari hingga 1 Mac yang merupakan punca utama ledakan kes. Dalam suasana negara tanpa kerajaan, tanpa perintah tentang keperluan untuk amalan jarak sosial bagi mengelakkan diri daripada pihak yang mungkin sudah dijangkiti penyakit tersebut, maka bilangan kes baru meningkat dengan mendadak. Tegasnya, sebab kita gagal untuk amalkan social distancing atau SD secara sukarela sedari awal lagi, maka hari ini kita dikenakan SD secara paksa. Ia wajib dilaksanakan oleh semua pihak dalam usaha membendung penularan COVID-19 daripada terus menular serta meningkat bilangan kes, sekaligus usaha untuk mendatarkan atau melandaikan keluk epidemik, ujarnya. Beliau berkata, walaupun nampak menyusahkan, kita mesti menjayakan kawalan pergerakan MCO ini secara berkesan dan bersama. Inilah pengorbanan yang dituntut dari setiap kita. Merujuk kepada kes 2 kematian semalam, 790 kes positif, 12 di ICU, Zulkifli berkata, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau MCO amat penting dijalankan secara terancang dan berkesan dengan semua kementerian dan agensi penguatkuasaan supaya ia tidak seperti yang disaksikan 48 jam lalu. Keseluruhan matlamat MCO akan gagal kalau arahan yang tidak jelas ini sendiri yang menjadi pencetus berebut hendak balik kampung atau bercuti. Amat malang kalau MCO tidak dirancang dengan baik dan tidak juga dilaksanakan dengan berkesan seperti didakwa seorang mantan TKPK Kesihatan Awam KKM, Profesor Datuk Dr. Luqman Hakim Sulaiman semalam, kata pengarah strategi amanah itu. Untuk rekod, Dr. Tedros Adhanom, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ketika itu mengiktiraf usaha Malaysia dalam mengurus jangkitan wabak COVID-19 ini. Namun memetik kata-kata sinis pengarah komunikasi amanah Khalid Samad, Malaysia pada awalnya tercorot dalam kes COVID-19 tetapi kini menjadi juara di Asia kerana ada pihak yang melakukan langkah Sheraton pada 24 Februari 2020. Tapi pada 27 hari bulan Februari, oleh kerana kita ni sedang bergelut dengan masalah politik kerana adanya langkah Sheraton dan adanya pengkhianat dan sebagainya, maka tak ada orang tumpu. Ya. Terlepas pandang. Terlepas pandang. Orang semua duduk sibuk pandang tengok politik, mainan politik, langkah Sheraton, langkah ini, langkah itu. Yang masalah perhimpunan yang begitu ramai, tak ada orang perasan, polis pun tengah sibuk khawatir adanya demonstrasi lah inilah itu, tiba-tiba berlakulah gelombang kedua. Ya, itulah sebabnya pada asalnya kita ni antara negara-negara yang tercorot menjadi juara, ya, di Asia. Di Asia. Inilah dia sepatutnya kita ambil pengajaran lah. Beliau berkata demikian dalam program wawancara isu semasa. Bicara Khalid Abdul Samad, siri 58 bertajuk Arahan Kawalan Pergerakan, bertenang, fahami tujuannya. Kini Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengetuai pasukan khas atau Task Force COVID-19 yang bertujuan memantau dengan lebih dekat sebarang perkembangan wabak itu dari masa ke semasa.
Malah usaha beliau turut mendapat perhatian dan perkenan daripada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Justeru hentikalah fitnah jahat terhadap mantan Menteri Kesihatan dan Pakatan Harapan. Buat sahaja kerja anda sebaik mereka jika tidak mampu melakukan yang lebih baik. Bantuan keuangan yang diberikan kepada pekerja yang terpaksa bercuti tanpa gaji sebanyak RM600 sebulan untuk tempoh maksimum 6 bulan. Ekoran penularan wabak COVID-19, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata bantuan tersebut adalah untuk pekerja yang diberi notis tanpa gaji mulai 1 Mac 2020. Kata Muhyiddin, bantuan itu layak untuk pencarum sistem insurans pekerjaan atau EIS dengan gaji tidak melebihi RM4,000 sebulan. Langkah ini membabitkan peruntukan RM120 juta seramai 33,000 pekerja disasarkan menerima faedah tersebut, katanya lapor bernama. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia M. Saravanan berkata pekerja berhak mendapat gaji mereka sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang akan berakhir pada 31 Mac 2020. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, majikan perlu membayar pekerja gaji dan allowance yang berkaitan, kecuali allowance yang berkaitan dengan kehadiran atau perjalanan, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, pengerusi Biro Buruh DAP, A. Sivanison, berpendapat jaminan Saravanan sekadar untuk mengawal keadaan dan mententeramkan para pekerja yang terpinga-pinga mengenai nasib mereka. Malaysia Kini melaporkan, Sivanison sebagai berkata, terdapat majikan mengarahkan pekerjanya mengambil cuti tanpa gaji atau cuti tahunan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula semalam hingga 31 Mac. Kerana tiada undang-undang diperuntukkan untuk menyelesaikan situasi semasa. Kita mempunyai Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Perusahaan 1967, perjanjian bersama untuk menjaga kebajikan dan kepentingan pekerja. Namun, tiada undang-undang dalam akta-akta ini yang memperuntukkan majikan wajib bayar pekerja sekiranya negara diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, katanya seperti dipetik. Kerajaan, kata Sivanison, tidak berkuasa untuk menghukum atau mengenakan denda terhadap majikan sektor swasta sekiranya tidak membayar gaji kepada pekerja sepanjang tempoh kawalan pergerakan itu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai itu, hanya pekerja boleh mengheret majikan ke proses undang-undang, tapi kemungkinannya pekerja akan kalah kerana tiada undang-undang untuk menangani situasi semasa. Terdahulu mengulas mengenai Perintah Kawalan Pergerakan itu, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia atau MEF, Datuk Syamsuddin Bardan, berpendapat majikan tidak akan mampu membayar sepenuhnya 14 hari cuti bergaji untuk pekerja kerana majikan tidak dapat beroperasi seperti biasa atau memperoleh pendapatan biasa mereka. Bercakap kepada Oriental Daily, beliau mencadangkan majikan dibenarkan memberi kaki tangan 5 hari cuti tanpa gaji atau cuti tahunan. Pada 16 Mac lalu, Majlis Keselamatan Negara atau MKN memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Perintah berkuat kuasa selama 14 hari berkenaan, antara lain melibatkan penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara. Mengapa hanya 33,000 pekerja sahaja yang menerima bantuan RM600? Secara ringkas, negara kita ada 13.3 juta pekerja swasta. Daripadanya, hanya 7.3 juta pencarum per keso. Baki 6 juta tidak bayar per keso. Jadi, bagaimana kerajaan nak bantu melalui per keso? Kedua, kenapa kerajaan meletak sasaran 33,000 pekerja sahaja di bawah skim EIS, sedangkan kita ada 7.3 juta pencarum per keso? Ketiga dan paling penting, EIS hanya digunakan pakai bagi pekerja yang diberhentikan kerja atau retrenchment, bukan untuk kepada mereka yang dipaksa cuti tanpa gaji. Adakah Perdana Menteri tidak faham ini atau beliau tidak menjelaskan perkara ini secara terperinci? Soal Sivanison dipetik Malaysia Kini. Begitulah situasi tidak kompetennya Kerajaan Perikatan Nasional dalam menangani masalah berbangkit ekoran wabak COVID-19 setelah tempoh bergembira bermain golf hujung minggu berakhir. Pakatan Harapan kesal Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin meminggirkan Menteri Besar dan Ketua Menteri daripada parti itu pada mesyuarat khas bagi menyelaraskan Perintah Kawalan Pergerakan antara negeri baru-baru ini. Majlis Setiausaha Pakatan Harapan berkata sekiranya ia disebabkan negeri itu ditadbir oleh pembangkang
yang tidak saluan dari sudut politik dengan kerajaan persekutuan, maka ia merupakan tindakan kepatihan sempit yang amat merugikan rakyat. Pakatan Harapan difahamkan bahawa menteri-menteri besar dari Selangor, Kedah dan Negeri Sembilan serta Ketua Menteri Sabah dan Pulau Pinang tidak dijemput untuk menghadiri mesyuarat khas itu. Umum sedia maklum bahawa kelima-lima negeri ini merangkumi hampir 40% seluruh penduduk di Malaysia dan sejumlah besar kes COVID-19 ini turut berlaku di negeri-negeri ini, kata Majlis Setiausaha Pakatan Harapan dalam satu kenyataan. Menurut kenyataan itu, usaha kawalan wabak COVID-19 tanpa mengambil kira sebahagian wilayah dalam negara ini pasti akan menemui kegagalan. Oleh itu, Majlis Setiausaha Pakatan Harapan menggesa Putrajaya untuk segera memanggil pertemuan bersama menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri ini demi kemaslahatan dan keselamatan warga negeri-negeri tersebut, kata kenyataan itu. Beginikah sikap kerajaan yang diwar-warkan kononnya berteraskan Melayu Islam. Setelah kantoi dan menerima kecaman, Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali memohon maaf kerana tidak mempelawa Ketua Kerajaan Negeri di bawah Pakatan Harapan untuk menghadiri mesyuarat khas berhubung COVID-19 dengan Perdana Menteri Kerajaan Pintu Belakang ini. Mengapa pula Ketua Setiausaha Negara yang meminta maaf? Beliau hanya seorang penjawat awam yang berkecuali daripada parti politik. Mustahil setelah berpuluh tahun berada di dalam perkhidmatan awam, beliau boleh terlupa untuk menjemput Ketua Kerajaan Pembangkang dalam isu hidup atau mati rakyat Malaysia. Jauh bezanya akhlak pemimpin Kerajaan Pintu Belakang ini berbanding dengan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan ketika berhadapan dengan bencana alam. Kerajaan Pakatan Harapan tidak sekali-kali meminggirkan mana-mana negeri yang ditadbir oleh pembangkang ketika rakyat negeri berkenaan ditimpa musibah. Sebagai contoh, pada Disember tahun lalu, negeri Kelantan yang ditadbir PAS ditimpa bencana banjir. Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, pihak kerajaan persekutuan akan mempertimbangkan bantuan tunai kepada mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara atau PPS. Kita akan timbang beberapa banyak kerugian dan melihat keadaan kewangan kita mampu atau tidak, katanya ketika melawat mangsa banjir di Gual Tinggi yang menempatkan 809 mangsa. Beliau berkata, kerajaan persekutuan akan memberi keutamaan projek tebatan banjir bukan sahaja di Rantau Panjang dan Pasir Mas, sebaliknya di semua lokasi lain yang terjejas di Kelantan. Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang baik hati memberi one-off sebanyak 400 juta ringgit kepada Kelantan. Untuk apa one-off 400 juta ringgit itu? Hanya mereka dan Allah yang tahu. Ibarat peribahasa diberi susu tetapi dibalas pula dengan tuba, yang bermaksud sesuatu kebaikan yang dilakukan tapi dibalas dengan kejahatan. Itulah yang boleh digambarkan terhadap perbuatan kerajaan pintu belakang atau kerajaan tebuk atap yang meminggirkan negeri yang diperintah oleh kerajaan yang tidak saluan dengan Perikatan Nasional. Belum apa-apa sudah nampak cubaan mereka untuk menganiaya rakyat di negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan dan Warisan. Wabak COVID-19 sepatutnya memberi pengajaran tentang pentingnya sifat kemanusiaan. Sungguh memalukan jika mereka masih terus menjaja nama Melayu dan Islam. Ingatlah, rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.